Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 Jun bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Individu yang percaya perpindahan roh perlu bertaubat. Juga komplot pecah rumah, 3 sekeluarga ditahan. Kepercayaan kepada reinkarnasi atau perpindahan roh tiada asas dalam agama, bahkan bercanggah dengan ajaran Islam. Pendakwah bebas Engku Ahmad Fazil Engku Ali berkata berdasarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, kepercayaan tersebut boleh menyebabkan seseorang terkeluar dari agama Islam dan perlu bertaubat. Dari segi hukum, orang yang percaya bahawa roh itu boleh berpindah daripada satu jasad ke satu jasad, maka paling tidak hukumnya adalah haram. Berdosa dia berakidah demikian. Tapi kalaulah kepercayaan dia itu melarat kepada dia membayangkan memang itu sentiasa akan berlaku, maknanya tidak akan berlaku kebangkitan, tidak akan berlaku soal munkar nakir, jadi tidak akan berlaku juga hari kiamat kerana roh akan sentiasa berpindah. Kalau sampai ke tahap itu, bukan saja haram, bahkan membawa kepada kufur. Maka orang begini, kalau asalnya dia itu orang Islam, wajib dia itu diistitabah, diminta supaya dia bertaubat. Tambahnya, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah telah menolak kepercayaan reinkarnasi atau perpindahan roh walaupun ia dipegang oleh sebahagian fahaman dalam mazhab Syiah. Jelasnya lagi, walaupun sesuatu perkara adalah harus dari segi hukum akal, namun tidak bermakna ia adalah benar kecuali dengan wujudnya dalil syarak. Berdasarkan kupasan ringkas melalui laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bertarikh 24 Julai 2017, reinkarnasi atau tanasuh arwah tidak mempunyai asas dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan satu kebohongan. Dalam pada itu, Engku Ahmad Fazil berkata, para agamawan perlu sentiasa patuh kepada disiplin ilmu agar sesuatu perkara yang disampaikan tidak menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dari segi disiplin ilmu, guru kita juga pasti ada sandaran. Bukan hanya sekadar guru saya kata, maka itulah kebenaran yang mutlak. Tidak begitu yang kita dari segi ilmiahnya. Tapi dari segi adab boleh kita kata, qala syekhuna, syekh saya berkata begini. Tapi kita pastikan, tentulah kita dulu mengaji dengan syekh, kita tahu syekh kita merujuk pada kitab mana, ambilannya di mana. Tapi kalau sekadar cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita yang tidak ada asas, lebih-lebih lagi kita sandar pula kepada guru kita, itu kan lebih buruk adab lagi. Beliau berkata mana-mana penceramah yang didapati mengeluarkan kenyataan yang boleh menyebabkan kekeliruan perlu disiasat oleh pihak berkuasa agama setempat untuk memelihara kesucian Islam, lebih-lebih lagi melibatkan soal akidah. Seorang bekas banduan yang baru dibebaskan dari penjara awal tahun ini bagaikan tidak serik apabila menjadi dalang utama dalam kegiatan pecah rumah di Hulu Terengganu bersama kakak dan abang iparnya. Kelicikan mereka yang dikenali sebagai Geng Fahmi bagaimanapun berakhir apabila ketiga-tiga suspek berjaya ditahan minggu lalu. Deputi Superintendent Muhammad Adli Mat Daud berkata siasatan awal mendapati suspek utama yang berusia 28 tahun berperanan untuk memecah rumah sasaran, manakala kakak dan abang iparnya pula mencari pelanggan untuk membeli barangan kemas curi. Setakat ini kita percaya dengan tangkapan suspek dan pengakuan dia lebih pada 7 kes pecah rumah yang telah dilaporkan berlaku di daerah Hulu Terengganu dan juga beberapa kes di daerah Marang, juga kejadian pecah rumah. Jadi dengan kejayaan tangkapan ini, pihak PDRM telah berjaya menyelesaikan setakat ini 7 kes melibatkan jumlah kerugian RM100,000 yang dilaporkan dalam 7 kes kejadian pecah rumah di daerah Hulu Terengganu ini. Tambah Muhammad Adli, kakak kepada suspek utama itu merupakan seorang pengusaha butik pakaian, manakala suaminya pula membuka sebuah pusat mencuci kenderaan. Pasangan suami isteri masing-masing berusia 28 dan 38 tahun ditahan selepas menjual barangan kemas bernilai keseluruhan RM47,400 di Pudu, Kuala Lumpur pada 4 Jun lalu.
Hasil tangkapan berkenaan, polis berjaya menahan suspek utama di sebuah rumah di Kampung Temalah Hilir, Marang pada keesokan harinya. Siasatan lanjut mendapati barangan kemas terbabit merupakan hasil curi daripada sebuah rumah di Kampung Pauh, Hulu Terengganu yang telah dipecah masuk pada awal pagi 2 Jun lalu. Lelaki berusia 28 tahun tersebut memiliki 3 rekod jenayah dadah, manakala kakak dan abang iparnya tiada rekod jenayah. Ketiga-tiga suspek ditahan reman sehingga Rabu ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Seorang pemandu Myvi yang hilang kawalan sehingga menyebabkan kemalangan 5 buah kenderaan di kilometer 243.3 Lebuh Raya Utara Selatan Plus petang semalam dipercayai di bawah pengaruh dadah. Video kemalangan itu sebelum ini tular dan mendapat perhatian warganet. 35 tahun. Pemandu Myvi berkenaan telah ditahan polis dan siasatan dijalankan di bawah Peraturan 10 LN 166 Palang 59. Akibat pelanggaran pertama yang berlaku di antara Pro 2 Myvi dan Toyota Avanza telah menyebabkan tayar bahagian belakang kiri Toyota Avanza tercabut. Tayar berkenaan terpelanting masuk ke laluan arah bertentangan dan terkena sebuah kereta Pro 2 Myvi yang dipandu lelaki berusia 32 tahun. Semalam tular video yang memaparkan sekumpulan lelaki bermotosikal merakam keadaan pemandu Myvi tersebut dilihat kurang waras yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan mengucap kalimah syahadah. Turut ditemukan perkakas dipercayai untuk menghisap dadah dalam kereta lelaki terbabit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan merampas barang kawalan iaitu gula, minyak masak, tepung gandum, petrol dan diesel yang keseluruhannya bernilai 1.7 juta ringgit bermula 1 Januari hingga Ahad lalu. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kelantan Aswadi Jaafar berkata rampasan dilakukan menerusi operasi bersepadu di sempadan negara dan sekitar daerah di Kota Baru, Tumpat serta Pasir Mas. Menerusi operasi bersepadu itu juga rampasan petrol dan diesel bernilai RM72,146.50 itu juga berjaya mengekang aktiviti penyeludupan ke negara jiran yang melibatkan 88 kes dengan sitaan membabitkan 38 buah kenderaan manakala 26 individu ditahan sejak Januari lepas. Dalam operasi malam semalam, KPDN HEP berjaya menahan seorang pemandu trailer jenis Volvo berusia 30-an di sebuah stesen minyak Jalan Padang Enggang Pasir Hor selepas didapati mengubah suai tangki dan mengisi kira-kira 372 liter diesel dan 650 liter lagi diesel diisi dalam tangki tambahan. Tambah Aswadi, bekalan bahan bakar itu dipercayai akan diseludup untuk dijual kepada pemborong di negara jiran melalui pangkalan haram. KPDN HEP Kelantan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan lain dalam membantras penyelewengan dan penyeludupan barang kawalan di sempadan negara bagi memastikan pengguna dapat menikmati harga sepatutnya yang ditawarkan. Bekalan mencukupi serta peniaga mematuhi perundangan. 9 daerah di Kelantan disenaraikan dalam zon merah kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dalam tempoh 10 hari sehingga kemarin. Manakala satu daerah iaitu Jeli berada dalam zon kuning. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Datuk Dr. Zaini Husin berkata 9 daerah berkenaan adalah Kota Baru yang mencatat 705 kes. Diikuti Machang 157 kes, Tumpat 126 kes, Pasir Mas 116 kes, Tanah Merah 96 kes. Kuala Krai 92 kes, Bachok 89 kes, Gua Musang 85 kes dan Pasir Putih 75 kes. Jumlah keseluruhan kes HFMD pada Minggu Epidemiologi ME22 bagi tahun 2022 dalam tempoh 10 hari sehingga kemarin adalah sebanyak 1,588 kes. Angka itu menjadikan kumulatif sebanyak 5,782 kes jangkitan untuk tahun ini. Sementara itu, kes HFMD di Johor meningkat 50 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu bagaimanapun situasi disifatkan masih terkawal. Sehingga kini, sebanyak 25 wabak aktif HFMD dilaporkan di mana daerah tertinggi mencatatkan kejadian wabak aktif ialah Johor Bahru, 11 wabak dan diikuti daerah Keluang, 7 wabak. Dan Kota Tinggi, 5 wabak manakala Muar dan Tangkak masing-masing 1 wabak.
Baik, bilangan kes baru COVID-19 bagi Minggu Epidemiologi yang bermula dari 29 Mei hingga 4 Jun turun 15.5% iaitu 11,052 kes berbanding 13,076 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata perkembangan itu menyaksikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini 4,513,631 kes. Bagaimanapun, kes kematian pada ME ke-22 menunjukkan peningkatan kepada 36.8% dengan 26 kes berbanding 19 kes pada minggu sebelumnya, menjadikan kumulatif kematian kini 35,686. Sementara itu, beliau berkata jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan iaitu hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC bagi setiap 100,000 penduduk meningkat sebanyak 11% untuk ME sama berbanding ME sebelumnya. Secara keseluruhan, penggunaan katil bukan kritikal menurun 8% dan penggunaan katil PKRC tiada perubahan, manakala penggunaan katil unit rawatan rapi ICU menurun 14%. Dr. Nur Hisham berkata kes-kes positif COVID-19 yang dipantau oleh Pusat Penilaian COVID-19 CAC di seluruh negara semakin menunjukkan pengurangan dengan kedatangan pesakit ke CAC menurun 11.6% dan bilangan kes COVID-19 baharu yang menjalani pemantauan di rumah menurun 17.8%. Keracunan makanan. JKNT diarah ambil sampel di Pulau Perhentian Kecil. Alhamdulillah bertemu lagi. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT diarah untuk mengambil sampel air yang didakwa tercemar susulan kes 6 sahabat yang dikatakan mengalami keracunan makanan ketika bercuti di Pulau Perhentian Kecil di Besut baru-baru ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu, Arifin Rahman, berkata ia hasil mesyuarat khas tindakan Besut dipengerusikan pegawai daerahnya semalam. JKNT juga turut diarah melakukan pemantauan segera terhadap isu tular itu. Kerajaan negeri katanya mengambil serius dengan dakwaan berkenaan yang difahamkan berpunca daripada pencemaran sisa kumbahan tidak dirawat di pulau berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, JKNT dan Pejabat Kesihatan Daerah Besut masih belum menerima sebarang laporan berhubung kes terbabit. Terdahulu, media melaporkan 6 sahabat mendakwa mereka mengalami keracunan makanan selepas berenang di perairan Pulau Perhentian Kecil yang dipercayai tercemar dengan sisa kumbahan tidak dirawat. Dalam pada itu, Pengarah Kesihatan Terengganu Datuk Dr. Kasmani Embong turut memaklumkan siasatan terperinci sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Tabung Haji menyediakan pusat rawatan haji lengkap dengan fasiliti kecemasan. Lebih istimewa, perkhidmatan kesihatan itu juga dikendalikan doktor pakar serta kaki tangan perubatan bertauliah bagi memberikan rawatan terbaik kepada jemaah di Tanah Suci. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur dari Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, 5 doktor pakar, 7 pegawai perubatan dan 32 pembantu perubatan ditempatkan di pusat rawatan. Pengarah Operasi Madinah Bahagian Perubatan Dr. Abdul Marsudi Manah berkata, jemaah akan diberikan rawatan intensif mengikut keadaan kesihatan mereka. Kita akan proaktif. Maksudnya kita ada perkhidmatan klinik bergerak yang akan ditempatkan di Hotel Movenpick dan ditempatkan di hotel saja dan juga di terminal. Mereka ni yang akan tengok kes-kes. Ya, dalam masa yang sama kita pun ada unit kesihatan awam yang pergi bilik ke bilik. Sometimes jemaah dia tak sedar dia sakit. Kita punya unit tu yang akan tengok dan akan rawat di tempat itu juga. Sekiranya perlu, dia akan dihantar ke sini, dirujuk ke sini dan kita akan stabilize di sini. Kita akan rawat di sini. Ya, sekiranya kita tidak mampu untuk rawat, kita akan refer ke Hospital Arab. Jemaah turut dinasihatkan agar tidak memfokuskan ibadah semata-mata tetapi perlu mementingkan kesihatan. Ia termasuk tidak mengambil remeh mengenai bahaya strok haba sepanjang berada di Tanah Suci.
Ini kerana kebanyakan strok haba tidak mempunyai tanda-tanda awal yang jelas. Yang senang dikesan, kita rasa pening, ya. Kita rasa pening, lepas tu kita rasa loya. Ada jemaah yang datang dengan lemah badan. Dia akan cakap, doktor saya sakit pinggang, sakit betis, apa semua. Dia cakap macam tu. Ya, dia tak sedar yang sebenarnya dia heat stroke. Jemaah dinasihatkan minum air secukupnya dan elakkan berjemur di tempat panas. Bukan sekadar klinik biasa, tetapi pusat rawatan tabung haji ini lengkap dengan fasiliti kecemasan dan doktor pakar. Justru jemaah-jemaah dinasihatkan supaya datang ke pusat rawatan ini jika terdapat sebarang simptom-simptom ataupun tanda-tanda sebarang penyakit. Fitri Musa dan juru kamera Kamrul Zaman Mansur melaporkan dari Madinah Al-Munawwarah untuk TV Al-Hijrah. Pemansuhan pentaksiran tingkatan 3 PT3 ternyata menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Malah mereka masih tertanya-tanya bagaimana pencapaian murid akan dinilai selepas ini. Ikuti laporan disediakan wartawan Adriana Nashir. Ibu kepada seorang pelajar tingkatan 3, Siti Khadijah Nur Yusof, secara asasnya kurang bersetuju dengan pemansuhan PT3 kerana pelajar akan hilang fokus dalam akademik. Malah, perkembangan mereka hanya akan dinilai oleh guru dalam kelas. Jadi pelajar ni perlu rush work lagi lah. Dia kena study lebih lagi. Sebab kita nak nilai pelajar kan, nak nilai anak-anak kita tahap kemampuan dia orang macam mana kan. Jadi banyak aspek lah kena pandang benda tu. Sebab kita macam pelajaran selalunya pada exam, pada diri sendiri kan. Pada pelajar tu sendiri. Jadi macam bila buat pentaksiran, banyak aspek guru kena pandang. Jadi pendekatan tu lebih banyak lagi lah, kena ambil langkah dekat situ. Bagi pelajar diploma perguruan Nur Syamimi Kamarudin, pemansuhan PT3 mungkin memberi kelegaan kepada pelajar kerana tidak perlu bertungkus lumus dalam pelajaran. Namun, ia dikhawatiri akan menyebabkan pelajar terleka dan kurang motivasi. Jadi bila diorang tahu ada ujian yang besar, ada ujian yang macam finalizekan diorang punya pengetahuan dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3, bila benda tu dimansuhkan, diorang jadi macam lega. Jadi diorang nak belajar pun, diorang belajar untuk tahu je, tapi bukan belajar untuk macam aku belajar dan menguasai benda tu dan dapat aplikasikan benda tu. Diorang belajar sekadar belajar saja. Sementara itu, Nurul Farisha Arina Syahrizal yang tidak sempat mengambil PT3 selepas ia ditangguhkan akibat pandemik COVID-19 berkata, dia agak terkejut namun guru-gurunya masih lagi memberikan ujian mengikut format peperiksaan tersebut. Adalah rasa macam dah tak ada exam macam tu. Rasa terkejut jugalah sebab selama ni tak pernah jadi macam ni kan. Kita orang memang cikgu memang bagi format PTT tu sejak exam biasa lagi. Jadi macam taklah keliru sangat. Pemansuhan PT3 ini juga turut menyebabkan penjualan buku-buku latihan terjejas. Susulan para pelajar ini akan dinilai berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. PT3 mansuh. Para pelajar dan ibu bapa mengalami kekeliruan dalam sistem pendidikan pada masa sekarang ini. Dan bagi pengusaha buku pula, mereka berkemungkinan mengalami kerugian dalam cetakan buku-buku latihan. Di manakah silapnya dan apakah perancangan pendidikan pada masa hadapan? Adriana Nashir untuk Berita Al-Hijrah. Seramai 1,021 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2022 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tampil mendahului senarai penerima ialah bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Bersara Muhammad Hashim Muhammad Ali. Jeneral Tan Sri Bersara Muhammad Hashim dikurniakan darjah kebesaran Sri Setia Mahkota SSM yang membawa gelaran Tun. Sementara itu, 18 individu menerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri, antaranya Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Hussein, bekas Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Mazlan Lazim dan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Abdul Ghani Saleh.
turut menerima PSM bekas Menteri Kesihatan dan bekas Presiden MIC Datuk Seri S. Subramaniam, bekas Menteri Pendidikan Tinggi dan juga pengerusi Felda Datuk Seri Idris Jusoh, serta bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta bekas Setiausaha Agung MCA Datuk Seri Ong Kacuan. Dalam pada itu, 23 individu menerima darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN, manakala 3 lagi menerima darjah kebesaran Panglima Setia Diraja PSD, masing-masing membawa gelaran Datuk. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menghadiri istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2022 di Istana Negara. Turut berangkat adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba Sri Paduka berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan isteri Datin Sri Muhaini Zainal Abidin. Sistem pentadbiran Malaysia disifatkan antara yang terbaik, lebih-lebih lagi dalam mendepani pelbagai krisis atau kemelut yang berlaku dalam negara. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata penyelesaian terhadap isu-isu yang kritikal itu lebih berhasil dengan kombinasi sistem pentadbiran institusi beraja dengan sistem demokrasi berparlimen di negara ini. Jadi kombinasi kedua sistem ini mempunyai kekuatan yang sendiri, tetapi ia juga mempunyai cabaran-cabaran yang tersendiri. Jadi walau bagaimanapun, kalau kita membaca dari segi sistem pentadbiran negara di dunia, ia hendaklah bersesuaian dengan keadaan sosiologi masyarakat. Ia hendaklah bersesuaian dengan sejarah masyarakat itu sendiri. Ia hendaklah bersesuaian dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Jadi pada pandangan saya, sistem yang kita amalkan di negara kita ini adalah terbaik mengikut sejarah, mengikut kehendak dan mengikut kemahuan serta keadaan masyarakat kita. Sementara itu, beliau berkata tanggapan segelintir masyarakat yang melihat kewujudan sistem beraja hanya sekadar simbol perlu dihapuskan, memandangkan banyak keputusan tertakluk kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong. Rakyat mesti yakin bahawa adanya hubungan, adanya pertukaran fikiran antara Yang di-Pertuan Agong dan para jemaah menteri, ya, terutamanya Perdana Menteri. Dan pastinya kita tidak dapat melihat Yang di-Pertuan Agong itu melaksanakan secara teknikalnya, melaksanakan perkara-perkara yang di bawah kuasa kerajaan, kerana dari segi perundangan kita mempunyai pembahagian kuasa yang jelas. Walau apapun, pelaksanaan, perancangan, idea yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong pastinya akan diambil kira oleh kerajaan. Tambah beliau, kejayaan paling jelas setakat ini apabila Yang di-Pertuan Agong telah berjaya meredakan haru biru politik yang berlaku pada tahun 2020. Disusuli pula dengan krisis kesihatan yang melanda negara apabila pandemik COVID-19 telah meragut ribuan nyawa rakyat Malaysia. Hina Nabi Muhammad, Kuwait boikot India. Keras kenyataan berbaur penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh jurucakap Parti Bharatiya Janata BJP Nupur Sharma dalam satu program debat di televisyen baru-baru ini. Kenyataan Sharma itu dilihat sebagai satu perbuatan yang memalukan. Dalam kenyataannya, Kementerian Luar Arab Saudi menegaskan apa juga bentuk perbuatan yang boleh mencetuskan kebencian agama adalah tidak dapat diterima dan perlu ditentang. Sebaliknya, sikap hormat menghormati antara agama dan mesej keamanan sejagat adalah nilai-nilai yang sepatutnya disebarkan. Kementerian itu juga menyambut baik langkah parti BJP yang memecat Sharma serta-merta. Selain Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Iran dan beberapa negara Arab lain turut menyuarakan kecaman. Qatar hari ini memanggil Duta India untuk menyampaikan nota bantahan. Qatar juga mendesak kerajaan India untuk segera memohon maaf secara terbuka kepada semua umat Islam di dunia. Dalam pada itu di Kuwait, kempen memboikot barangan buatan India bermula. Ia sebagai tanda protes terhadap kenyataan menghina Nabi Muhammad SAW oleh jurucakap Perdana Menteri India itu.
Peninjauan agensi berita AFP di Kuwait City mendapati kedai-kedai serta pasaraya mula menutup dan membawa keluar produk keluaran India dari kedai mereka. Kelihatan nota yang tertulis produk India telah dikeluarkan. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Al-Ardia Cooperative Society Nasir Al-Mutairi, umat Islam khususnya seluruh rakyat Kuwait tidak dapat menerima perbuatan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قطعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول وحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. Bagi salah seorang pelanggan mutlak Rashid, memboikot produk India seharusnya menjadi tanggungjawab setiap umat Islam dan negara Islam. صراحة مقاطعة الهند هذا شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة لأن هذه تخص الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يخص الرسول يعم على المسلمين كلهم. فيجب على كل الدول الإسلامية وعلى كل الأفراد أن يقاطعون جميع البضائع الهندية وتكون ردة فعل يأخذ بها بالاعتبار يعني. Kerajaan Kuwait dan beberapa negara Arab lain hari ini mengecam keras kenyataan menghina Nabi Muhammad dan berunsur Islamofobia yang dikeluarkan Nupur Sharma, jurucakap Perdana Menteri India Narendra Modi dalam satu program debat minggu lalu. Krisis pelampau Hindu yang menindas umat Islam di India disifatkan krisis terburuk dalam sejarah peradaban manusia. Menurut penganalisis antarabangsa Profesor Dr. Zaid Ahmad, tindakan ekstrim sehingga umat Islam dibunuh dan ditindas jelas membuktikan bahawa nilai kemanusiaan telah lenyap dalam diri. Dan sesuatu yang mungkin meletakkan suatu titik hitam dalam sejarah peradaban manusia sendiri. Perkara yang penting yang mungkin perlu diberikan perhatian pada ketika ini sudah tentulah isu keselamatan. Masyarakat India, masyarakat atau khususnya masyarakat Islam di India seperti yang dilaporkan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan dan tekanan, dan mereka seolah-olah diperlakukan atau boleh diperlakukan sewenang-wenangnya oleh golongan pelampau Hindu tanpa diberikan apa-apa perlindungan. Dan ini sudah tentulah memberikan suatu kesan kepada kehidupan mereka. Tambahnya, isu tersebut perlu diberikan perhatian seluruh dunia kerana krisis ini bukan hanya melibatkan isu agama namun isu kemanusiaan dan hak asasi. Malah beliau bersetuju dengan pendirian negara Timur Tengah yang lantang bersuara menentang penindasan berkenaan. Dan bagi saya, Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat juga perlu menyatakan pendirian terhadap keadaan ini. Lebih-lebih lagi kita faham bahawa di Malaysia ini pun ada ramai dalam kalangan penduduk yang juga berketurunan India. Saya rasa mereka juga perlu dan harus menyatakan pendirian dan tidak berdiam diri di atas kekejaman yang amat memalukan ini yang dilakukan oleh mereka yang mungkin sama kaum dengan mereka. Beliau dalam pada itu tidak menafikan bahawa sentimen anti-Islam di India telah berlaku sejak sekian lama, namun ia semakin menjadi-jadi sejak perubahan landscape politik di negara itu. Justru bantahan seluruh dunia amat diperlukan agar kekejaman di sana tidak terus bermaharajalela. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.